Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Raju, anak lelaki Ramachandran dan juga rakan-rakan. So, hari ini kami akan buat pembentangan tugasan BPMN 3103, Seminar Pemikiran Pengurusan. So, kami perlu mencari satu organisasi, membuat pengenalan organisasi, dan menceritakan latar belakang organisasi, masalah, kelemahan organisasi, punca masalah dan kelemahan berlaku, seterusnya strategi penyelesaian masalah dan akhir sekali kesimpulan. So, untuk tugasan ni kami pilih syarikat Petroleum Nasional Berhad. Okay, weh, next slide, weh. Okey, 1.0 pengenalan organisasi. Syarikat minyak dan gas atau biasanya dikenali sebagai industri petroleum ialah industri yang meneroka petroleum jauh di dalam bumi, mengekstrak dan menapis petroleum dan menjual produk petroleum kepada orang ramai. Petroleum boleh digunakan untuk bahan api pengangkutan seperti diesel, minyak jalan, petrol dan banyak lagi. Petroleum juga digunakan secara meluas dalam industri lain seperti industri perubatan, industri kosmetik dan industri pembuatan. Industri ini menggunakan petroleum dalam produk mereka kerana campuran unsur petroleum adalah penting dalam penghasilan produk mereka. Okey, yang seterusnya, Petroleum Nasional Berhad atau lebih dikenali sebagai Petronas ialah sebuah syarikat minyak dan gas milik Kerajaan Malaysia. Syarikat ini telah ditemui pada 17 Ogos 1974 dan pengasasnya ialah Tengku Razali Hamzah. Syarikat ini terdiri daripada hanya 15 kaki tangan dan 2 talian telefon untuk memulakan kerja mereka. 7 tahun beroperasi pada Julai 1981, Petronas akhirnya membina stesen minyak pertamanya yang terletak di Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, di mana ia masih wujud sehingga hari ini. Dan Petronas mempunyai lebih daripada 1,000 stesen minyak di Malaysia sehingga ke hari inilah. Pada 2013, Fortune Global 500 meletakkan syarikat Petronas sebagai syarikat ke-75 terbesar di dunia. Petronas juga pernah memenangi anugerah Sistem Maklumat Geografi SAG pada tahun 2020. Okey, produk minyak yang dikeluarkan oleh syarikat Petronas ialah petrol untuk motosikal, bahan api penerbangan, diesel, minyak, bahan bakar yang digunakan sebagai gas memasak di rumah, minyak tanah, bitumen dan banyak lagi. Minyak pelincir adalah juga produk keluaran syarikat Petronas serta produk otomotif termasuk cecair berfungsi, minyak gear, cecair transmisi automatik dan produk khas. Petronas menyediakan pelbagai aktiviti petroleum untuk industri petroleum di Malaysia seperti penerokaan huluan, pengeluaran minyak dan gas, pembuatan petrokimia, penapisan minyak hiliran, pemprosesan dan pencairan gas, produk petroleum dan pemasaran gas asli cecair, perdagangan, kejuruteraan otomotif dan pelaburan hartanah. Petronas ialah kumpulan tenaga global yang dinamik dengan kehadiran di lebih 30 negara. Mereka telah menghasilkan dan menyampaikan tenaga serta penyelesaian yang memacu kemajuan masyarakat. Mereka mencari potensi tenaga di seluruh dunia, mengoptimumkan nilai melalui model perniagaan bersepadu. Portfolio syarikat termasuk minyak dan gas, sumber boleh diperbarui dan rangkaian sedia ada, produk termaju dan penyelesaian penyesuaian. Okey, 2.0 latar belakang organisasi. Petronas adalah singkatan kepada Petroleum Nasional Berhad. Menurut tinjauan keseluruhan Petronas, ia ditubuhkan pada 17 Ogos 1974 sebagai syarikat minyak nasional untuk Malaysia. Petronas milik penuh kerajaan yang diberi hak dengan semua sumber minyak dan gas di Malaysia dan diamanahkan dengan tanggungjawab untuk membangunkan serta menambah nilai kepada sumber-sumber ini. Petronas telah disenaraikan antara syarikat Fortune Global terbesar di dunia lah dari semasa ke semasa kedudukan itu berubah
Sejak melabur, Petronas telah berkembang menjadi sebuah syarikat minyak dan gas antarabangsa dengan kepentingan perniagaan di lebih 31 negara. Kumpulan Petronas terdiri daripada 103 anak syarikat milik penuh, 19 milik sebahagiannya dan 57 syarikat bersekutu. Bersama-sama, syarikat-syarikat ini menjadikan kumpulan Petronas terlibat dalam pelbagai aktiviti berasaskan minyak dan gas. Kumpulan Petronas terlibat dalam pelbagai spektrum aktiviti petroleum, macam yang saya kata pada awal tadi, termasuk perokaan huluan, pengeluaran minyak dan gas ke kilang penebisan minyak hiliran, pemasaran dan penyerahan produk petroleum, perdagangan, pemprosesan gas dan cecair, operasi rangkaian saluran paip gas, pemasaran gas asli cecair, pembuatan petrokimia dan pemasaran, perkapalan, kejuruteraan otomotif dan pelaburan hartanah. Petronas menjalankan perniagaannya dengan strategi penyepaduan utama nilai tambah dan globalisasi. Kerajaan Malaysia telah menyatakan melalui Dekri Undang-Undang Khas bahawa mereka mengahadkan campur tangan dalam pengurusan dan operasi harian Petronas. Dengan itu memberi kebebasan kepada Petronas untuk beroperasi dan membangunkan sumber minyak dan gas untuk kemakmuran serta ekonomi negara Malaysia. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Jadi saya Samsul akan membentangkan tentang masalah ataupun kelemahan organisasi. Jadi kelemahan Petronas ialah mengenai inventory jualan harian yang tinggi. Isu ini akan memberi kesan kepada pertumbuhan jangka masa panjang Petronas kerana inventory mungkin mengambil lebih banyak masa untuk dibeli dan dijual berbanding purata industri, dan ia mungkin menjadikan syarikat menambah lebih banyak modal untuk melabur dalam saluran tersebut. Ini akan menunjukkan Petronas menggunakan dan menambah kos yang tidak perlu kepada perniagaan untuk membina inventory. Inventory jualan harian yang tinggi akan menyebabkan keuntungan dalam tempoh turun naik minyak mentah terjejas. Seterusnya, permintaan global yang rendah untuk minyak dan gas. Ini berikutan impak pandemik COVID-19. Sejak bermulanya wabak ini, terdapat larangan perjalanan antarabangsa serta sekatan lain pada pergerakan, menyebabkan lebihan minyak mentah dan industri minyak dan gas, oil and gas, membawa kepada penurunan dalam harga minyak ke paras terendah. Harga minyak mentah Brent kini berada pada sekitar $20 Amerika, iaitu lebih kurang dalam 87.90 sen setiap tong. Lebih rendah daripada harga minyak yang baru disasarkan oleh kerajaan di antara $35 Amerika dan $40 Amerika setiap tong. Selain itu adalah mengenai keuntungan, sebuah syarikat mungkin menurunkan harganya untuk menjual inventory dengan lebih cepat. Walaupun ini meningkatkan nisbah jualan kepada inventory, namun ia mempunyai kesan negatif terhadap jumlah keuntungan. Seterusnya, perubahan dalam struktur pembiayaan dalam kerajaan tuan rumah. Kerajaan tuan rumah ni bermaksud contohnya Petronas mencari hasil dalam negara Malaysia, jadi dia tertakluk kepada kerajaan Malaysia dalam membuat sesuatu perkara. Mengikut temuan daripada Forum Fiskal Minyak dan Gas United Kingdom, industri memerlukan ekosistem dan rejim fiskal yang boleh dipercayai, kerana unjuran cukai turun 2.3 bilion disebabkan oleh penurunan drastik dalam pengerudian dan pengeluaran penerokaan. Langkah-langkah untuk memacu pelaburan juga mesti dilakukan di tempat dengan segera. Masalah ini juga, jadi seterusnya masalah ini juga termasuk hubungan dengan pihak berkepentingan yang berbeza, keselamatan dan kebimbangan kesihatan seperti hak asasi manusia, hak buruh, hak pihak
berkepentingan, keselamatan alam sekitar, komuniti isu pelibatan, accountability dan salah urus. CSR memerlukan industri minyak untuk cemerlang semua langkah dalam mewujudkan profil sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai untuk strategi awan swasta untuk kerjasama awan swasta. Seterusnya kita pergi kepada punca masalah atau kelemahan yang berlaku. Punca masalah yang dihadapi oleh Petronas sama seperti banyak syarikat lain, iaitu akibat COVID-19 yang telah berlaku. Jadi masa COVID ia akan memberi kesan operasi Petronas. Pandemik ini telah membawa kepada kelembapan dalam aktiviti perniagaan seperti biasa yang tidak dapat dilakukan lagi. Ini menjejaskan keupayaan Petronas untuk mengeluarkan dan menjual produknya yang boleh memberi impak besar kepada prestasi kewangannya. Ini memberi kesan negatif terhadap prestasi kewangan keseluruhan syarikat. Pendapatan Petronas bagi separuh masa pertama 2020 telah didedahkan sebanyak 93.6 bilion yang mewakili penurunan sebanyak 23% daripada tempoh yang sama pada tahun 2019. Apabila pendapatan berjumlah 121.1 bilion. Penurunan ini disebabkan oleh harga purata yang lebih rendah untuk semua produk ditambah dengan penurunan dalam jumlah jualan terutama dalam gas diproses dan gas asli tercair. Seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Hafizi. Terima kasih apa sahabat saya Samsul. Saya nak terang sebelum tu nama saya Hafizi. Saya nak terang berkenaan dengan strategi penyelesaian masalah. Okey, syarikat itu merancang untuk memotong bajetnya. Jadi ia boleh menjimatkan lebih daripada RM17 bilion. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan yang kita tahu strategi untuk menyelesaikan masalah selalunya melibatkan peruntukan ataupun kewangan ni selalunya kita akan memotong bajet. Di mana-mana company pun pendekatan yang sama dia akan digunakan. Begitu juga kepada Petronas. Berkenaan dengan pemotongan pembelanjaan modal dan kos operasi adalah mungkin untuk meminimumkan impak program pembelanjaan modal domestik. Mengimbangi bajet syarikat boleh bertambah baik dalam tempoh fiskal yang semakin merosot. Kebanyakan ahli ekonomi dan penasihat kerajaan menyokong belanjawan seimbang mereka. Maksudnya seimbang di sini ni tuan-tuan di antara pendapatan dan juga perbelanjaan tu dia kena seimbang. Dia tak boleh pendapatan kurang kita belanja lebih, dia akan menjejaskan kedudukan ekonomi syarikat itulah. Sebagai tindak balas kepada penurunan harga minyak, Petronas telah melaksanakan beberapa strategi untuk mengurangkan kesan negatif terhadap perniagaannya. Salah satu contoh, Petronas memberi tumpuan kepada memperkukuhkan perkongsian dan kerjasama dengan syarikat lain dalam industri untuk memaksimumkan kecekapan dan mengurangkan kos dengan menggunakan kontrak perkongsian produk. Petronas telah memeterai perjanjian baharu yang disebut sebagai kontrak perkongsian pengeluaran aset bidang kecil dengan REC International Holding Limited dan Duta Marine Sdn Bhd untuk kluster Ruara dan Diwangsa yang terletak di luar pesisir di Semenanjung Malaysia pada 30 Ogos 2021. Daripada inisiatif ini menunjukkan bahawa Petronas telah melaksanakan POLC. Maksud POLC ni tuan-tuan dan puan-puan adalah planning, organizing, L tu masuk leading dan C tu control. Kalau dalam bahasa Melayu tu planning maksudnya merancang, organization ni mengurus, L tu leading kita pimpin, C tu
kontrol. Dalam strategi ini dia guna untuk dalam mengukuhkan perkongsiannya dengan strategi industri lain dengan mengenal pasti matlamat untuk mengurangkan kesan negatif penurunan harga minyak. Kemudian memperuntukkan sumber yang menubuhkan struktur dan sistem, memotivasikan pekerja dan menyelaraskan usaha mereka, dan memantau kemajuan perjanjian dengan syarikat lain dan membuat pelarasan mengikut keperluan untuk memastikan kejayaan melalui strategi memperkukuhkan perkongsian dan kerjasama melalui kontrak perkongsian produk ataupun PSC. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat di sini ialah dalam menghadapi persekitaran perniagaan dan ekonomi yang lemah, Petronas masih boleh mengintegrasi, menambah nilai dan mengglobalkan operasinya. Petronas juga akan terus meningkatkan prestasi perniagaannya, mengukuhkan daya tahan dan mempertingkatkan upayanya untuk menghadapi cabaran, menyampaikan tenaga lestari untuk semua pihak berkepentingan. Selain itu, ia akan dibimbing oleh objektifnya untuk berkhidmat kepada negara dan rakyat dengan standard etika yang tinggi dan integriti, pada masa yang sama memaksimumkan pulangan pemegang saham. Sekian setakat itulah daripada kumpulan kami untuk sikit sebanyak perkongsian tentang Petronas ataupun Petroleum Sdn Bhd ni. Sekian, terima kasih.